Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Salam semua, Juna Chan, Hashim, Divaraj, Khairuddin Yusuf, Faizal, Uta Cinta, Saira, Hazra, Fakhrazi, Izan, Baizura, Khams, semua sahabat yang hadir di mana-mana saja anda berada. Terima kasih kerana menyokong usaha mengadakan kuliah ni. Dan ada tuan-tuan ada peluang, tolong share video ni kepada teman kita yang lain. Boleh tak? Setiap orang share pada 5 orang ke? Ya. Kalau dapat 10 orang, alhamdulillah, syukur, mudah jadi pahala untuk kita pagi ni. Pocong, ya. Zahratul Lail, Nazra Tarmizi, Fakhrazi, Allah semua. Kita nak belajar pagi ni satu benda yang penting, iaitu dalam perhubungan suami isteri. Ya Allah, kesiannya banyak kes perceraian berlaku kerana kadang-kadang seorang suami tidak mampu menjadi switch yang menjaga ketenteraman ataupun kemesraan ataupun kelembutan ataupun apa dia keenakan cuaca dalam rumah tangga. Suami ni patut bertindak sebagai satu switch yang kawal. Sejuk sangat, kita stop aircon jap. Panas sangat, buka aircon, buka kipas sebagai contohnya, ya. Syarifah Ahmad, Nursidah Sahak, itu kata orang-orang bijak pandai lah. Sebagai satu analogi pentingnya perhubungan yang sihat bermula daripada suami. Kita sebagai suami punya tanggungjawab besar tau. So, pagi ni saya nak ajak tuan-tuan untuk meneliti satu hadis daripada kitab yang istimewa ni, namanya Syama'il Muhammadiyah. Kenali Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Haji Hamidah, Ustazah Hamidah, salam semua sahabat yang hadir. Barakallahu fikum. Zahrin, Ahmad Ilham, Yana Fifas, Akid, Zarawati Abdullah. Jom kita belajar sama tindak tanduk dan juga akhlak Nabi kita SAW dalam perhubungan melibatkan isteri baginda, isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Pentingnya dalam kehidupan pada ini Moni, supaya kita dapat jaga emosi keluarga, isteri, anak-anak kita. Maklumlah kita merupakan ketua keluarga. Macam mana berat sekalipun hukuman ataupun tekanan yang berlaku emosional kita di pejabat, maka janganlah dibawa pulang ke rumah, kasihan ke anak isi yang dekat rumah. Jadi tuan-tuan dia boleh kasihan, kita lihat manusia yang paling cemerlang Rasulullah SAW, bagaimana cara romantiknya rumah tangga Rasulullah SAW. Peluang yang Nabi ambil, garap bersama dengan isi baginda SAW, Asmahan Baharun, Rasulullah Saiful Anwar, Juwairiyah. Ini buku ni penting sangat tau, menarik. InsyaAllah konten dalam ni saya tunjuk oleh tuan-tuan sikit. Kalau dia tunjukkan satu benda itu, dia ada gambar-gambarnya. Tengok, cara Nabi berinai, color kan, pokok-pokok yang merupakan yang digunakan Nabi SAW, cara memakai serban Rasulullah SAW. Tengok, lengkap tau buku ni. Bukan setakat poin-poin saja, tapi ditunjukkan juga pelaksanaannya. Nama buku ni, ni Pedang Rasulullah SAW. Menarik. Kalau jadi coffee table book kat office pun orang boleh tengok. Ni replika rumah Nabi SAW, nampak? Ya, alhamdulillah buku ni merupakan ensiklopedia kehidupan Nabi kita SAW. Dan kitab Syama'il Muhammadiyah pula disebut oleh para ulama ibarat kita kalau memiliki kitab ni kan, macam kita menjemput Rasulullah SAW hadir ke rumah untuk menyampaikan kuliah. So memiliki kitab ni tau. Kenali Rasul kita Muhammad SAW, kerana ia adalah panduan sempurna kehidupan manusia terbilang, cemerlang, gemilang di sisi Allah Taala, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kelebihan buku ni kerana dia punya gambar, lakonan, dan ketika membuat buku ni penulis telah program masa lebih daripada 5 tahun untuk menyiapkannya. Dan kami pula sebagai penerbit telah berusaha berjumpa dengan tokoh-tokoh ilmuwan, ulama macam almarhum Datuk Aziz Hanafi, kita jumpa dengan Syekh Datuk Badaruddin Haji Ahmad, kita jumpa dengan tuan-tuan guru untuk memastikan segala lakonan kita terhadap kehidupan Nabi kita SAW ini ditunjukkan dengan betul. Cara duduk Nabi, bagaimana cara baring Nabi SAW dalam masjid, cara pakai serban pun ada. Ya, makanan Nabi suka makan SAW, semua ada dalam buku ni. Lengkap tau. Alhamdulillah, Ahmad Ridwan, Alhamdulillah. Ya, saya menyampaikan kuliah tafsir di IKIM. Kalau tuan-tuan ada peluang boleh dengar pukul 6.40 pagi setiap hari Isnin hingga Jumaat. Sekarang kami telah masuki ayat keberapa daripada Surah Yusuf, ya. Jadi tuan-tuan, anda tuan-tuan ada peluang, Sengudang Melaka dulu ada wali, ya Cikgu Effendi, dulu guru saya almarhum tuan guru Syekh Muallim Haji Abdul Wahid, ya, guru kami seorang wali Allah SWT, ya.
Jadi tuan minat untuk mendengar lebih lanjut tentang tafsir Surah Yusuf ni bersama saya, kami ada peluang sikit je lagi trip ke Mesir dan juga melaksanakan umrah pada hujung bulan 2. Saya rasa ada 2-3 je tempat kosong yang tinggal. Bagi mereka yang berkesempatan, hubungi Zazan Travel dengan segera. Baik, saya nak baca pada pagi ni bagaimana Nabi menenangkan para isterinya. Dalam kes ini merujuk kepada Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ni panjang tau. Saya tak baca hadis ni, saya baca terjemahan saja. Baik. Pada satu hari Nabi SAW menceritakan kepada isterinya Aisyah radhiyallahu anha bahawa ada 11 orang wanita telah duduk dalam satu majlis, lalu mereka berjanji setia untuk merahsiakan cerita yang mereka kemukakan. Ni 11 orang perempuan duduk untuk bercerita tentang suami masing-masing. Naam, Juwairiyah, Sa'adiyah, Muhammad, Hana, Tafana. Tolong share pada teman-teman kita yang lain. Moga setiap orang bawa 5 orang yang lain atau 10 orang lain. Ya Allah, kita telah pun melakukan sedekah subuh hari ini, iaitu mengajak manusia mendengar kebaikan. Kebaikan dimaksudkan hadis Nabi, cerita tentang Nabi yang salam Muhammad Salman. Jadi Nabi menceritakan dan cerita Nabi adalah kebenaran. Tahu buku ni boleh dapat secara online dekat telagabiru.com ke, cari online ataupun dekat kedai-kedai buku, banyak ada. Ya. Jadi tuan-tuan dimulakan sekalian, ni cerita Nabi yang salam bahawa segala cerita Nabi adalah kebenaran. Bukan cerita dia ada-adakan. Satu hari Nabi duduk dengan para sahabat kan, Nabi tanya, tahu tak kamu apa makna khurafat? Apa itu khurafat? Mereka berkata khurafat adalah cerita yang tak diterima akal, wahai Rasulullah. Rasulullah berkata sebenarnya khurafat adalah cerita seorang lelaki. Khurafatun, khurafah, kha alif fata, khurafah. Macam Muawiyah, Talha, nama-nama yang berakhir dengan tak marbuta tidak semestinya ia adalah muannas, tahu. Macam Maisara, ya, yang mulia Tuan Azman, apa khabar? Tuan Nasir, Farid Misbah, lama tak jumpa kita. Dia sihat semua ya. Cija-cija, Saiful Abdul Wahid, Ustazah Kamisa dari jauh di selatan Muhammad Yani, Al-Hasan semua, Muhammad Syarizan, Madam Fiqihan, Al-Hasan Al-Haizaj. Terima kasih kerana sharing betul teman kita yang lain. Nabi bersabda, tahu kamu apa itu khurafah? Mereka berkata, kami tak tahu Rasulullah. Yang kami tahu khurafah ni adalah cerita-cerita dongeng yang tak masuk akal. Nabi menjelaskan khurafah adalah seorang lelaki di Yaman. Dia hilang dari kabilahnya. Dalam begitu lama, tiba-tiba dia pulang semula kepada mereka, menceritakan dia melalui satu perjalanan yang pelik. Dia berkahwin, dia duduk satu tempat, dia punya anak pinak. Ya. Jadi khurafat ni sebenarnya disembunyikan macam cerita bunian lah. Dia pergi ke alam jin. Dia masuk alam jin, dia berkahwin, dia tiba-tiba satu hari kabilah itu perang dan dia pun tercampak keluar dan kembali ke alam manusia semula. Jadi cerita-cerita dongeng mulalah dipanggil sebagai khurafat selepas itu, kerana khurafat nisbah kepada seorang manusia yang menceritakan benda tak masuk akal, maka segala benda yang tak masuk akal itu dipanggil khurafat. Macamlah kita sebut harta karun. Karun merujuk kepada ya, kenali Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenali Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi balik kepada cerita karun, karun adalah satu simbol kepada kekayaan, maka dipanggil harta karun. Ya. Maka begitu juga dengan khurafat ini, seorang lelaki yang menceritakan benda dongeng, benda-benda yang pelik, yang susah diterima akal, maka dipanggil melalui itu cerita yang susah nak dipahami sebagai khurafat. Cerita khurafat itu merujuk kepada insan yang masuk ke alam bunian, alam jin ni tadi, dan dia kembali untuk menceritakan benda-benda pelik yang berlaku dalam hidupnya, maka tak diterima manusia. Mulai itu mereka ya, mereka panggil khurafat itu adalah cerita-cerita yang susah diterima akal. Dan Quran, Al-Wasalan. Ya, insyaAllah min fikir, mudah Allah bantu enti, bantu semua sahabat adik penuhi segala hajat kalian Yang mana ada kesusahan Allah mudahkan, yang ada hutang Allah tunjuk jalan keluar pada hutang-hutangnya, dibantu dia. Yang sakit disembuhkan mudah-mudahan dalam pagi yang mulia ni. Baik, Nabi bercerita. Ada sebelah wanita duduk. Wanita pertama berkata, suamiku umpama daging unta kurus yang berada di bukit batu yang susah untuk dinaiki. Bukit batu tu tidak mudah untuk didaki, sedang unta tu tidaklah gemuk hingga berbaloi untuk memindahkannya dari turun dari bukit yang sukar itu. Dia nak cerita suami dia seorang yang macam unta kurus lah, duduk jauh atas bukit, kurus, tak ada susu, daging pun tak ada. Kalau kita tarik turun ke bawah pun tak ada manfaat, kerana nak sembelih pun tak ada guna kerana kurus. Maka demikianlah dia nak cerita tentang suami dia, bahawa suami dia seorang yang tak guna. Maksudnya itulah.
Allahu Akbar. Ni cerita perempuan ni. Nabi bercerita kepada Aisyah radhiyallahu anha. Itu perempuan pertama tahu. Wanita kedua pula berkata, suamiku aku tidak mahu menceritakan tentangnya kerana aku bimbang tidak akan meninggal satu pun tentangnya, melainkan aku akan ceritakan. Jika aku menceritakan, aku akan ceritakan segala urat atas belakangnya, segala urat di perutnya, iaitu kiasan menceritakan keaibannya luar dan dalam. Mana keburukan yang ada padanya terlalu banyak. Allah Akbar. Saya bagi saya topi waktu tu. Terima kasih Mustafa Sini Johannes semua sahabat yang hadir, Ana Mastura, terima kasih kerana sharing tahu pada teman-teman kita yang lain. Jangan lupa ya. Maka perempuan yang ketiga boleh berkata, suamiku bodoh, tak berakal. Jika aku bersuara mempertikaikan sesuatu yang dibuatnya, alamat jatuh talaklah aku. Jika aku senyap daripada menuntut aku, tergantunglah aku. Ini suami, Allahu Akbar. Kesian orang perempuan Ketika berkahwin dulu, ayah ibunya menghantar, mengharapkan. Inilah, ada orang perempuan tu merupakan anak kesayangan ayah ibu. Seorang ia pula perempuan gadis ni. Dikahwini lelaki yang tak bertanggungjawab, tak boleh tegur sikit menting. Mengamuk dia. Ada satu tempat kat kampung tu, kalau tegur sikit je dia ambil pemangkuk baling, pecah semua. Lepas tu dia pula berkutip. Kan kerja tak pandai tu. Ni dipanggil suami yang bodoh ni tuan-tuan. Ni Rasulullah cerita tau. Ni perkataan ni digunakan. Ya. Ahlan wa sahlan, barakallahu fikum. Ya boleh Rizal ya. Jom datang ke Telaga Biru ya. Baik. Siapa nak datang Telaga Biru, jom. Jadi dalam wanita yang ketiga ni menceritakan kebodohan suaminya, kejahilan, kedegilan, sombong, bodoh, sombong. Yang keempat pula berkata, suamiku umpama suasana malam di Tihama, iaitu satu kawasan tanah rendah dan terhijaz dengan Yaman, terkenal sebagai kawasan sederhana udaranya. Kan itu ramai pengundi di situ. Dia tidak panas dan tidak sejuk, tiada apa untuk ditakuti dan tiada membosankan. Tak ada surprise langsung. Macam tu je. Kalau buat lawak pun, dia ketawa tak ketawa kita pun tak faham. Ya. Kalau kita buat serius pun, muka dia macam tu je. Dia tak kerti nak expresskan, tak kerti nak meraihkan keadaan. Kalau orang meninggal dunia pun dia samba je muka dia. Kalau nampak anak pun dia pun tak kerti nak cakap apa. Ini orang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apalah punya manusia ni tuan-tuan. Ini tak perlu belajar kat universiti tau. Ini adalah perkara yang kita garap, absorb, learn to absorb. Kita absorb je daripada keliling kita. Learn and absorb. Tengok orang buat, kita ikut. Selagi benda tu tak bercanggah dengan syarak lah. Bagaimana cara bercakap, bagaimana cara meraihkan orang. Ya. Ada orang pula kalau dia bergurau, orang menangis dengannya. Bayangkan kalau dia marah. Ya. Muka surat apa? Muka surat 449. 449 Okey, buku ni ada banyak cetakan. Ni cetakan saya perang, muka surat 449. Baik ya. Ni buku bestseller kami, alhamdulillah. Kenali Rasul kita Muhammad SAW, menangi banyak kali award peringkat Malaysia ya, alhamdulillah. Baik. Wanita yang kelima berkata, suamiku bila masuk ke rumah keadaannya seperti harimau bintang. Harimau bintang pula. Apa maksudnya? Banyak tidurnya, tak mengambil hirau keadaan rumah, pinggan mangkuk semua dibuat tak kisah je. Baju kalau hujan turun pun biar je. Lantak kau lah, basah-basah lah, basuh-basuh balik semula. Pemalas, yang dipikir hanya bab jimat saja. Ni tuan-tuan al-hadis mengatakan demikian tau. Macam harimau. Kalau ni binatang yang dianalogikan, dikiaskan, dikinayakan kepada kuatnya perhubungan seksual tu. Tak ada kerja lain, dia balik rumah pun tak ambil peduli, yang penting dia dapat bersama dengan isteri dia. Jika keluar rumah dia umpama singa, garang, tak pernah ingin bertanya apa yang berlaku. Sikap dia tak kisah. PIBG anak ke apa ke, itu semua dia tak kisah. Minyak kereta ke, satu benda pun dia tak kisah. Ikan telur habis ke, satu benda pun dia buat tak tahu je. Yang penting dia dapat hak dia. Ini adalah suami yang disebut oleh wanita yang kelima. Rahsianya 5 orang perempuan ni menderita hidup dengan lelaki seperti itu. Tuan-tuan ni apa nak buat? Sebelum kahwin nampak semua baik-baik, bagus-bagus. Selepas kahwin barulah terdedah satu punya satu keaiban-keaiban. Lepas tu nak pisah akan senang pun. Kalau orang lelaki dia pisah, mungkin dia boleh kahwin lain. Orang perempuan, ialah dengan keadaan dia, mungkin ada dapat anak, mungkin penampilan dirinya pun dah berbeza daripada dulu, mungkin tekanan hidupnya, stres yang dia alami. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masya-Allah, tabaraka wa taala. Nur Khan ni, Miss Marisa, Salma, Rautha, Roy Adam, Hidayat, semua yang hadir pagi. Terima kasih kerana hadir, kerana sharing pada teman lain yang kirim staff pada saya. Terima kasih semua, had dan sebagainya. Baik. Yang keenam berkata, suamiku pula jika makan, dia makan dengan lahap. Jika minum, dia menghabiskan semuanya. Jika dia tidur, membalut dirinya.
tak menghiraukan isinya. Dia tidaklah fikir untuk masukkan tangannya ke dalam selimut isinya untuk mengetahui keadaan atau kesedihan. Ini pun satu, buat tak peduli je. Yang penting dia dapat makan, minum cukup. Tidur malam pegang isi pun tidak. Ya, kalau isi pegang di tepisnya. Allahu Akbar, la ilaha illallah, masya-Allah. Dia siapa cerita tuan-tuan? Ini bukan dongengan tau. Rohana Abu Ali Latif, Linda Syahir, kami ni cerita Nabi kalian SAW menceritakan hal itu. Ya, ini cerita Nabi kita kepada Aisyah radhiyallahu anha, tak kala Aisyah berada dalam kesedihan, stres, ya. Malulah seorang perempuan ada perasaan macam tu. Dia datang bulan, tak cukup duit, ada hutang dan sebagainya. Orang hutang pada dia tak nak bayar, adik-beradik sebagainya. Tuan-tuan, Amir Hamzah, Alun Salam, yang mulia Raja Muhazzam Madpi. Ini cerita tentang Nabi SAW, menggambarkan keadaan wanita itu, bercerita hal masing-masing di hadapan kawan-kawan mereka. Baik. Wanita ketujuh berkata, suamiku pula bodoh, bingung. Dia tidak mampu berjima. Semua penyakit baginya ibarat satu penyakit saja. Ya, 3 in 1, 4 in 1. Macam-macam penyakit bawah pinggang, darah tinggi, kecil manis. Tapi dia melantak semacam saja. Yelah, kalau ada sakit macam tu, macam mana nak bersama dengan isteri, tuan-tuan? Ya, tak ada ambil peluang untuk exercise, tak ada jaga makan. Bila orang nasihat, doktor-doktor pakar menasihati dia supaya ambil action tertentu, dia kata, sebenarnya saya nak makan ni semua, saya makan ni semua, doktor je tak bagi. Doktor tak bagi kerana kasih sayang pada kau, kesian kat kau, supaya kau tak tambah sakit. Tapi dia tak beli, semua dibantai. Membujuk lalu melintang sapu, habis semua dimakan. Dia tak ada kisah apa pun. Pantang lah tuan-tuan. Rasulullah SAW sendiri pun pantang tahu. Rasulullah melihat para sahabat makan top, jawab pada pasir itu, Nabi tak makan, Nabi membiarkan. Itu menunjukkan ikrar Nabi halalnya makanan tersebut. Walaupun demikian Nabi tidak makan. Tidak makannya Nabi menunjukkan Nabi berpantang sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi lelaki yang dimaksudkan oleh isinya kat sini berpenyakit macam-macam, maka dia tidak mampu mendatangi isinya. Kesian kat isteri. Saya sekarang tengah tafsir surah Yusuf, tahu dekat Hakim. Ada pendapat para ulama mengatakan Aziz Misr itu yang mengambil, Gubernur Mesir, Menteri Kewangan Mesir yang menumpangkan Yusuf di tempatnya, mengambil sebagai anak angkat ke apa itu Dr. Fakri, semua sahabat yang hadir. Salah satu tafsiran para ulama seperti disebut oleh Syekh Muhammad Al-Urami dalam tafsirnya Hada'i Qurawi wa Rayhan, bahawasanya inilah amalan orang yang terlalu kaya. Dia terlalu sibuk. Dia meeting sana, meeting sini, terbang sana, terbang sini. Kehidupan nyata terbang pesawat saja. Isteri kat rumah tak dipedulikan, dia balik pun penat. Akhirnya isteri mempunyai perhubungan dengan driver sendiri. La ilaha illallah Rasulullah. Akhirnya isteri ada perhubungan dengan jiran tangga. Akhirnya isteri duduk kat office, ada kerja, ada buat kerja part time dengan suami orang. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Masya Allah, tabaraka wa ta'ala. Ya, yang mulia Raja Muhazzam, jom pergi bersama dengan kami. Muhammad Sani Al-Wasalan. Wanita ni dia cerita Nabi SAW, suaminya berpenyakit, tak mampu mendatangi isteri. Tuan-tuan ni, saya baca dalam fatwa Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an, bahawa ada seorang lelaki berkahwin dengan seorang perempuan muda. Maka perempuan itu mengadu kepada Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu dengan sifatnya sebagai wanita dalam keadaan malu, tapi dia terpaksa cerita. Suaminya orang mulia, orang baik, orang berharta, tapi suaminya tak mendatanginya, melainkan sikit sangat. Dia cerita pada Sayyidina Umar tahu. Ni dah masuk dalam Al-Qadiyatu Umar, dalam kes-kes qada pada zaman pemerintahan Umar. Maka Umar pun panggil sahabat Nabi yang lain, bertanya kepadanya. Kalau tak silap saya, sama Abdullah bin Mas'ud ataupun Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bertanya kepadanya, bagaimana ni perempuan ni? Maka sahabat Nabi itu beritahu Sayyidina Umar, sebenarnya dimaksudkan adalah suaminya tidak berjima dengannya, tidak bersetubuh dengannya. Maka Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu pun berkata kepada lelaki itu, panggil lelaki itu. Dan sahabat ini beritahu kepadanya, sekurang-kurang tempoh engkau kena bersama dengan isimu, jika dia seorang perempuan muda, sekurang-kurangnya 4 hari sekali. 4 hari sekali, gitu Kenapa 4 hari? Sayyidina Umar tanya kepadanya. Kerana seorang lelaki dibenarkan untuk berkahwin 4 orang isteri. Maka tempoh yang paling panjang seorang perempuan muda seperti itu boleh bertahan adalah 4 hari. 4 hari kena ada sekali perhubungan. Tak boleh seminggu sekali, tak boleh sebulan sekali, 2 minggu sekali, tak boleh. Allahu Akbar, hebatnya sahabat Nabi ni. Maka Sayyidina Umar pun berkata kepada lelaki tersebut, tak dinyatakan siapa namanya, nampaknya orang saleh, tapi orang yang sibuk. Nabi Sayyidina Umar, masa itu Abu Bakar telah wafat,
Nabi SAW telah wafat. Maka Sayyidina Umar berkata kepadanya, dengar nasihat ni, pakar hukum ni, Abdullah bin Mas'ud ini, supaya kau mendatangi isimu setiap 4 hari sekali. Bukan 4 kali sehari, tuan-tuan, jangan silap faham, 4 hari sekali. Ya, maka dengan kemampuanmu, kesibukanmu, adjust lah, exercise lah, buatlah betul, jagalah pemakananmu seolah-olah macam tu lah. Kerana kau tidak kamu menzaliminya, walaupun di sudut kebendaan kamu cukup memberinya, tetapi di sudut kesihatan dan juga di sudut kerohanian dan sudut batiniahnya dia perlu pada perkara itu. Ya, maka Sayyidina Umar mengutuskan sahabat yang mulia ni supaya jadi qadhi di Basrah. Hebatnya kamu fahaman kamu mengaku tak pernah terfikir begitu gayanya. Ya, Sayyidina Umar ni seorang yang tidak malu untuk bertanya tau. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada putrinya Hafsah radhiyallahu anha. Dia mendengar syair seorang perempuan berdekatan dengan rumah Sayyidina Umar ni, ada perempuan yang suaminya tinggalkan dia kerana pergi berhijrah, kerana pergi berperang, berjihad. Maka dia tidak pulang tempoh yang lama. Maka perempuan ni kata mengalunkan syair kerana tak tahan. Dia berkata, intinya lah tuan-tuan saya sebut ya, bahawa kalaulah tidak kena iman dan juga takut pada Tuhan, setentulah aku akan mengajak lelaki datang ke rumahku untuk melakukan zina. Ya, kerana tak tahan hidup seorang seperti ini. Sayyidina Umar pun lantas bertanya kepada putrinya Hafsah radhiyallahu anha, wahai Hafsah, berapa lama seorang perempuan boleh bertahan tanpa suami di sisinya? Jawapan Hafsah radhiyallahu anha, Sayyidina Umar, seorang perempuan boleh bertahan dalam masa 4 bulan sahaja, kalau dia masih ada suami lah. Suaminya tak datang dalam masa 4 bulan kepadanya, dia tidak akan dapat bertahan, dia akan melakukan perkara haram. Maka Sayyidina Umar telah memerintahkan supaya tentera yang pergi berjihad, every 3 months mereka ditukarkan, rotation, 3 bulan balik. Tuan-tuan ni boleh Samin Safawi Nur Anwar, cerita ni cerita kekeluargaan daripada Nabi SAW. Bagaimana romantiknya, orang Indonesia panggil romantikusnya Rasulullah SAW. Ya. Baik, Suryasun, Homoid dan sebagainya, sahabat-sahabat ni boleh kawan sekalian ya. Jadi Sayyidina Umar akhirnya telah membuat satu ketetapan, rules baru. Setiap tentera yang pergi berjihad, every 3 months mereka mesti tukar. Kerana perjalanan akan masa lebih kurang sebulan juga untuk sampai ke Madinah tu. Jadi 4 bulan dia katakan oleh Hafsah radhiyallahu anha, bertahannya seorang perempuan tanpa suami di sisi, tidak mendatanginya, boleh dalam tempoh 4 bulan saja. Itu sebab orang-orang India, orang-orang yang datang ke Malaysia ni berniaga, mereka 4 bulan mereka balik. Ialah mereka naik kapal terbang kan, Sayyidina Umar dulu naik kuda, jadi 3 bulan. Jadi jangan lebih daripada 4 bulan ni, Bangladesh ke India ke, yang duduk kat negara kita ke, maka tak timbullah isu nak buat perkara yang haram tau. Kan dah sibuk bekerja pagi, petang, siang, malam, tengok orang kat restoran tu, orang India bekerja, tekonnya kita datang, kita dia tanya kita nak makan apa, laju pagi, petang, siang, malam kerja, dia malam tidur saja. Walaupun demikian, anda sibuk bekerja, tapi isteri yang berada dekat ni, kalau mereka fahamlah kuliah saya pun tak kerti nak cakap bahasa Bangla. So tak payahlah kita offer melakukan maksiat, buka apa tempat maksiat. Ya, itu semua adalah perkara-perkara yang akan bawa kepada kehancuran. Kan? Negara-negara yang benarkan rakyat diguna dadah, apa dapat capai target mereka, ternyata tak dapat capai. Negara-negara maju kononnya dengan berikan dadah kepada penduduk, maka mereka dapat kawal dadah, tak, menjadi hancur lagi. Kita pergi ke setengah street di Amerika tu, kita lihat Amerika tu, lihat orang duduk membongkok sama berjam-jam. Dadah tu punya peranan otak dia terasa syok sangat, padahal posisi dia macam tu, kita pun heran macam mana dia boleh bongkok macam tu selama 3 jam. Tuan-tuan tak mahu tuan-tuan. Ya, bagi mereka yang bercakap ni, kita taubatlah kepada Allah SWT. Janganlah sebut benda mengapu-apu tanpa merujuk kepada orang alim, ikut cakap, ikut hawa nafsu. Kononnya provide tempat maksiat, zina ni, maka akan dapat kontrol. Ini tak pernah diajar oleh Islam. Ya, ibarat orang mengantuk disorongkan bantal, lagi kita buka lagi banyak. Besok macam mana kalau yang terlibat memberi offer melakukan perkara haram itu adik-beradik kita, na'udzubillah, makcik kita, dah dihalalkan begitu. Tuan-tuan ni boleh awak sekalian, dalam keadaan diharamkan pun masih ada yang terlibat. Ini kalau dihalalkan pula. Taubatlah kepada Allah yang berkata perkara-perkara semikian. Rujuklah kepada orang alim terlebih dahulu sebelum berkata perkara-perkara seperti ini. Baik. Yang ke-8, perempuan itu berkata, suami aku sentuhannya macam arnab, baunya macam zarnab. Maknanya suami ni jenis softener. Bukan softener, softy. Tuan ni, ni cerita zaman Nabi ni, bukan saya bawa ni.
Lembutnya suami dia, baunya pun wangi je, macam orang perempuan pula. Cukuplah ada ramai orang perempuan, yang kau nak jadi orang perempuan lagi buat apa? Kan, kuatkan imanmu. Ya, ada satu pengalaman sebuah universiti mengadakan kursus training bagi golongan softy ni, apa dipanggil ni, mak lembut ni kan. Maafkan saya kalau bahasa ni salah, tapi ni hakikat lah. Dia adakan program jemput askar semua untuk bagi training supaya beri kesedaran bahawa kamu ni orang lelaki, janganlah duk berkakuan macam orang perempuan lah. Kat bilik dia jumpa patung, jumpa pakaian orang perempuan, buat malu je. Ya, perempuan pun tak over macam tu. Dia segala pakaian orang perempuan dia disimpan. Dia nak jadi orang perempuan lah maksudnya. Maka universiti ni pun panggil tentera, panggil 50 orang ni pergi training kat satu hutan, kan, dengan harapan budak-budak ni bertaubat, bagi pengisian agama dan sebagainya. Maka program pun berjalan selama 14 hari. Lepas 14 hari masing-masing balik ke universiti. Alhamdulillah, daripada 50 orang yang dijemput, dipanggil, ditrain itu untuk jadi askar dengan daya tahan dan sebagainya, Alhamdulillah 50 orang tu tinggallah 5 orang saja yang istiqamah. Okey apa? 10%, okey apa? Kan, 45 lagi ruyub kembali ke zaman asal. Inilah pengaruh dia kuat. Kawan-kawan lain datang brainwash pula. Apa kau ni, jati balik semula macam dulu. Tak apa tuan, at least adalah 5 orang hero muncul daripada training ni kan. Kita kalau tengok anak-anak kita punya kecenderungan itu, sebab kita tak boleh tahu biarkan anak lelaki kita kawan dengan orang perempuan, duduk dengan orang perempuan. Kalau kakaknya, makcik-makciknya suruh dia main badminton, suruh dia berkawan dengan orang lelaki, suruh dia keluar, panggil kawan lelakinya datang ke rumah, tengok keadaan kawan lelakinya itu, ialah kawan-kawan classmate ni, bagaimana orang yang dikawan itu. Ini penting. Kan, pergi program, tengok anak kita penlibatannya koko dekat co-curriculum kat sekolah, apa, bola sepak ke, rugby ke. Jangan dia main orang perempuan netball pula. Contohnya tuan-tuan ni boleh kawan sekalian. Masalah ni Hafiz Luqman, Butik Sumaya, Jamiah Jelani, Putra Perlis, insyaAllah, barakallahu fikum, Umur Nadia, ya. Jadi amat malang bila perempuan ni berkahwin, suaminya orang yang lembut-lembutan, ya, lembut macam arnab tangannya, baunya macam bau zarnab. Zarnab ni macam bau wangian lavender lah, macam tu lebih kurang, ya. Jadi nak ceritakan bagaimana Allah suaminya lembut. Orang perempuan tak suka orang macam tu. Kesopanan, kesusilaan dan juga apa dipanggil, dan juga sopan santun penting. Kan, gentleman dipanggil begitu kan. Tapi tak maulah jadi lembut, semua benda lembut. Ada benda yang kena tegas, ada benda yang kena keras. Tuan-tuan ni boleh buat sekalian, Mia Vibes, Arlin Mela Fikihan, Ahlan Salam Naibah, Suryati Hashim. Baik, wanita ke-9 berkata, suamiku pula tinggi rumahnya seperti rumah orang mulia. Rumahnya suka dia tanggi tamu, panjang sarung pedangnya, banyak abu dapurnya. Nak ceritakan suaminya seorang yang pemurah lah. Banyak abu dapur berarti banyaklah dia membakar kat dapur tu. Rumahnya tempat bersidang orang ramai, kiasan kepada dia ni orang cerdik, jadi tumpuan orang ramai datang kepadanya. Mana dia seorang pemimpin lah, suaminya seorang pemimpin, ada kualiti kepimpinan. Bagi orang makan, ada abu kat rumahnya penuh, maknanya dia bakar kayu untuk masak makanan lah. Ya, dan rumah dia tinggi, orang datang tempat macam dewa balaron seri, macam parlimen pula. Ya, nak cerita suami dia hebat lah. Yang ke-10, wanita ini berkata, suamiku namanya Malik. Siapa pemilik harta yang dapat mengatasi suamiku? Malik ni makna pemilik harta lah. Kalau Malik maknanya king. Kalau Malik ada alif kat situ, ada mat, makna pemilik. Duduk betul lah kalau kita Maliki Yaumiddin ataupun Maliki Yaumiddin, duduk betul. Duduk ada kiraan yang sahih, mutawatir. Baik, dia punya unta-unta yang cukup, tempat-tempat duduk unta, namun sedikit saja tempat-tempat ke padang rumput. Kerana kebanyakan untanya diletakkan berdekatan dengan rumahnya supaya mudah untuk disembelih. Bila unta mendengar bunyi gendang, maka setiaplah mereka untuk disembelih. Ni suami dia kaya lah, banyak unta. Unta ni menunjuk kepada kekayaan lah. Orang datang je sembelih unta, datang banyaknya duit dia, jamuan yang dia adakan. Ni suami, nak cerita suami pemurah pula. Dermawan, suka buat makan-makan pula kat rumah. Kalau kita nak buat makan ni, hargailah isi anak-anak kita. Jangan kita orang makan, mereka yang penat menyusul dengan mangkuk sebagainya. Dan kita kalau makan rumah orang open house tu, tak payahlah nak masuk dalam rumah, nak tengok rumah duduk lepak-lepak pula. Orang datang kenduri ni dah makan balik lah, lepak lagi buat apa.
Tuan rumah memang malu. Termasuk saya nak suruh balik dah reti. Duduk lama lepak baring pula. Orang suruh makan kat luar, dia duduk dalam rumah pula. Tu sebab kadang orang buat kenduri kahwin ni tak nak bawa kat rumah dah. Di rumah jadi macam, jadi apa? Jadi padang, jadi sepah-sepah, nanti ada orang tak suka begitu. Jadi kita kena faham lah. Kan, orang beriman ni tak nak tegur-tegur orang. Melainkan orang tu yang jemput kita, masuk tengok bilik tidur saya tengok. Ni kita pula yang request mana pandai nak masuk bilik dan tengok tandas orang tu nak buat apa. Kan tuan-tuan ni. Baik. Ni wanita yang ke-11. Last sekali. Nak dengar tak ni? Kita stop lah dulu. Nanti kita sambung lagi nak tak? Habis kan? Ya. Ni yang ke-11 ni paling suspend. Climax sekali. Tak apalah, esok lagi kita sambung. Cuba jawab sikit. Nak tengok ke tak nak? Nak dengar ke tak nak? Habiskan. Tak sabar Ya. Di Telegram belum ada live lagi. Habiskan. Nak dengar lagi? Habiskan Ustaz Nur Anwar. Besok lah sambung boleh. Bagilah suspense sikit. Farhana? Okey. Last sekali. Wanita ke-11 berkata, suamiku bernama Abu Zar'in. Abu Zara'. Zara' ni maknanya tanaman. Ternakan tanaman nak dengar lagi jauh daripada jauh Singapura takut lupa lah, saya pun selalu terlupa. Ya. Arwahaiza, ya, alhamdulillah semua. Wanita yang ke-11 berkata, suami saya namanya Abu Zar'in. Kayanya bukan main lagi. Dia memakankan saya segala perhiasan. Ya. Emas, perak, macam-macam. Rumah kami sangat banyak. Dan saya daripada dulu kurus ramping pinggang masa kahwin umur 28, sekarang dah jadi 48. Tak maaf saya tuan. Nak cerita lepas kahwin tu jadi gemuk lah. Kerana ialah suaminya menyediakan kepada dia segala kemudahan, makan yang enak-enak. Nabi cerita ni Salam, gurau Nabi Kita jangan kata anda gemuk tau. Jangan kata mengandung lagi ke, jangan kata tolong jangan kata pada orang. Saiz berapa XL jangan cakap pada orang tahu orang perempuan. Jangan. Nabi berpesan bahawa banyak orang perempuan masuk neraka kerana kata-kata macam ni lah. Kalau kita perlu kata pun kita gurau lah. Kata bentuk gurau kan. Siapa buah apple, yang comel-comel duduk depan, jangan kata yang gemuk. Yang comel-comel duduk depan, yang gemuk, yang pendek duduk depan, jangan nak ambil gambar cakap macam tu, tak elok lah tuan-tuan. Terasa kat saya tau, dan semua orang yang sedemikian. Kalau tinggi macam Ustaz Mustafa Kamal tak mengapa tuan-tuan. Jadi cakap ni cakap berlapis lah. Cakap yang baik-baik dengan orang doakan orang mudah-mudahan jadi lebih baik. Jangan kata perkataan ni menghina orang, tak boleh. Haram hukum ni tak mau cakap begitu. Tapi Nabi gurau kat sini berkata bahawa perempuan ni asalnya kurus, tapi bila dia berkahwin kerana banyaknya kemudahan, kekayaan, maka jadi gemuk lah dia Dan Nabi SAW kata, dan perempuan ni kata lagi, kami dikurniakan sepasang anak, lelaki perempuan, kedua-duanya cantik. Kalau orang tengok, orang pun akan memuji, cantiknya anak kau, gebunya, budak kecil lah, lelaki yang perempuan dia memiliki kuda, lembu, kambing, segala-galanya, banyak sekali, unta, tanaman, sebutlah segala-galanya ada. Pada satu hari, Abu Zar'in ni suami aku kan ada ceritakan bahawa dia cerita panjang lah tentang Abu Zar'in ni. Hebatnya, peti-peti simpanannya penuh, emas peraknya banyak. Anak lelaki Abu Zar'in, tahu tak kamu bagaimana hebatnya anak lelaki, anak dia lah maknanya, lelaki perempuan tu kata tegap, hebat, segak. Anak perempuannya, tahu tak kamu, menjadi rebutan orang. Semua orang cakap besok kalau besar jadi menantu saya cantik nak cerita budak perempuan ni. Hamba perempuan Abu Zar'in, tahu tak kamu berapa ramai hamba yang ada dalam rumah kami? Semua bahagian dalam rumah kami diuruskan. Patutlah dia pun jadi sihat perempuan ni. Nabi sebut kerana ada pekerja ramai kat rumah. Seorang tukang masak, seorang basuh baju, seorang tukang lap, sampai bawa meja, bawa kursi, semua tak ada habuk. Hebat betul seorang, ramainya pembantu kat rumah, berpuluh-puluh orang. Lalu Abu Zaid yang cerita paling panjang ni, dia berkata lagi, satu hari Abu Zaid ni keluar dari rumah. Dia tersempat dengan seorang perempuan dengan dua orang anak lakinya, umpama dua anak harimau bintang. Dia berjumpa dengan
perempuan bertaraf janda lah. Ada 2 orang anak lelaki ya. Kedua anak itu bermain di bawah pinggang wanita itu. Ada 2 delima. Nabi bercerita ni saya kiasan lah. Maknanya perempuan tu seksi lah dengan penampilannya, dengan maafkan saya kalau sebut ni, kiasan kepada payudaranya yang jelah keadaannya segak lah. Wanita ni, janda ni cantik, segak penampilannya. Tadi Ummu Zar'in kerana lepas berkahwin tak jaga penampilannya, dia sudah jadi berisi. Maafkan saya tuan-tuan, ni cerita daripada Nabi tau. Ni bukan cerita dongengan yang saya bawa putik mana-mana curi tak ni. Kitab daripada Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmizi. Yang pentingnya Nabi SAW menceritakan Ummu Zar'in ni dia kehilangan shape badan dia lah kerana dia tak menjaga dirinya, penampilan makannya sedap-sedap. Maka suami yang banyak bergaul dengan orang kat luar ni jumpa dengan seorang perempuan. Kalau perempuan tu janda, kerana dia tahu dia pun sudah tua, maka dia kena kahwin dengan janda lah. Maka itulah yang datang. Mungkin keliling suami kita ni ada penjual insurans, takaful, betul lah. Ada orang datang untuk bagi servis tertentu pada syarikat. Mungkin perempuan datang itu merupakan seorang salesperson. Mungkin perempuan itu merupakan seorang korporat datang untuk rundingan perniagaan. Tuan-tuan, perempuan, tolong dengar saya pesan ni tau. Ni bukan cakap yang buru-buru mengapu-apu, tak. Nabi beritahu bahawa suami kita ni terdedah kepada banyak expose kepada nak kata danger ke, nak kata apa ke, pada benda-benda semikian keliling mereka. Maka kita yang isteri ni kena jaga penampilan diri kita. Ada perempuan kalau kata, you kena jaga penampilan, you kena langsing. Tak apa, I dah berkahwin, tak boleh cakap begitu tau. Kita mesti jaga kesihatan, jaga penampilan. Kenapa sebelum kahwin dulu kau main lagi jaga penampilan diri kita? Lepas kahwin apa pun kita tak kisah. Salah tau ni. Belilah apa-apa yang patut, treadmill ke, benda ke, buat exercise, jalan ke. Buat exercise perempuan. Ni Nabi cerita SAW ni. Bukan cerita dongeng yang saya kutip. Sekali lagi saya tegaskan. Maka Abu Zar'in ni akhirnya melihat perempuan itu lebih cantik daripada isinya. Dan dia pula orang kaya, dia berharta. Dia bagi pilihan kepada isinya, kau nak stay jadi ada madu ke, ataupun aku talak kan. Itu akhirnya cerita kat sini tuan-tuan. Walaupun dalam cerita ni ada gurauan, tapi itulah pengajaran yang penting. Nabi bercerita kepada Aisyah radhiyallahu anha, seolah-olah minta kepada Aisyah supaya jaga penampilan diri. Jaga diri supaya jangan jadi seperti Ummu Zar'in ini. Walau bagaimanapun, di hujung Nabi menggembirakan Aisyah dan mengatakan, Wahai Aisyah, aku ini seperti Abu Zar'in, tetapi aku tidak talakkan kau. Cerita ni panjang tuan, nanti saya sambung pada waktu yang lain. Sekurang-kurangnya tuan dapat ambil, tuan-tuan perempuan dapat ambil pengajaran daripada pesan Nabi di sini. Indirectly mengkehendaki kita suami baik, isteri baik, supaya jaga kesihatan, jaga penampilan. Jangan sampai pasangan kita melihat orang lain lebih hebat daripada kita di luar sana, terutamanya para suami, husband yang tengok orang perempuan kat luar. Kita pula duduk rumah, kadang-kadang duduk kat rumah ni tak sempat nak berhias, tapi bila keluar rumah berhias kemain tu, macam duduk terpakar pun dia juga, duduk terpakar pun kalah. Tapi kalau kat rumah pakai baju dah buruk, terbalik pula tu, kata Datuk Ismail Kamus. Maka suami kita nanti duduk pergi luar, tengok orang kat luar, lebih menarik daripada yang kita ada kat rumah. Maafkan saya tuan-tuan lagi sekali, perempuan, ibu-ibu, kerana ini adalah realiti kehidupan yang Nabi sampaikan 1400 tahun lalu, bahawa suami memang terdedah kepada banyak tarikan di luar. Maka jadilah kita isteri yang layan suami first class, supaya tak ada ruang dalam hatinya merasakan bahawa orang luar sana lebih bagus daripada kita yang sebagai isteri. Ingat pesan ni sama-sama. Terima kasih tuan-tuan. Saya dah sebut tadi kan, lelaki pun kena jaga penampilan juga. Saya dah sebut tadi, bukan saja perempuan kena jaga penampilan, lelaki pun kena demikian juga. Tapi perkaranya lah kerana orang lelaki lebih terdedah, dan orang lelaki ada kota yang menyebabkan isteri risau. Itu maksud saya. Jangan marah tau. Ini adalah hakikat yang Nabi SAW gambarkan. Jadi kita para isteri kena jaga kesihatan, jaga penampilan. Ambil berat mintalah kepada suami baik untuk beli make-up yang halal pakai kan. Hafizah, Syahidah begitu maksud saya. Dua-dua kena jaga betul. Jangan marah kat saya. Saya maksudkan sini, ini orang lelaki punya terdedah kepada bahaya lebih pada perempuan. Itu maksud saya. Itu Nabi kalian cerita, bukan saya pandai-pandai. Itu bendanya. Faham kan?
Jangan pula nak sama ke pula nak kata tak suami. Memanglah betul lah, suami pun kena penampilan yang bagus juga, betul. Tapi maksud saya, dalam kes ini Nabi merujuk kepada orang perempuan, kerana orang lelaki dalam kes dia berada di luar banyak waktu, dia terdedah kepada benda itu pokoknya. Jangan nak marah saya, nak kata pula orang lelaki. Bukan ni bukan bab nak bergaduh, nak suruh suami pun penampilan hebat macam hero Hindustan dan sebagainya. Itu penting untuk penampilan supaya jaga kesihatan dan sebagainya, itu maksud saya. Tapi orang perempuan lebih-lebih lagi, kerana dorongan ini di pihak lelaki sangat kuat, cabaran ini sangat kuat. Terima kasih semua ya, Puteri Azhar Masalah Najib. Terima kasih semua sahabat yang hadir. Barakallahu fikum. Moga ada pengajaran atas apa yang disampaikan daripada kitab Kenali Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah semua, di sini kita berhenti, nanti kita sambung lagi. Wallahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fil lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'i ashabil huquq alaina minal muslimina wal muslimat. Al-mu'minina wal mu'minat rahmatika ya arhamar rahimin. Wa hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah amin. Dia ajak pergi gym pula. Yalah, kalau gym tu ada pemisahan antara lelaki dan perempuan, tak ada pendahan aurat, baguslah untuk pergi. Saya nasihatkan tuan-tuan pergi. Saya pun berusaha nak pergi, betul. Nak kena jogging, nak kena apa, nak kena exercise supaya badan tak jadi macam buah pear. Betul. Terima kasih semua. Terima kasih atas peringatan, atas cadangan. Moga kuliah ni ada manfaat buat semua. Tolong panjang-panjangkan. Terima kasih. Segi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pagi esok insya-Allah. Siti Mariani, Rohana, Zahro, Ros Ayub, Awatif. Terima kasih semua Zahrin. Bagi mereka yang nak travel bersama saya umrah pada bulan 2 nanti, kami akan singgah di Mesir. Tak banyak tempat tinggal, dan kami juga ada trip pergi ke Kenyir. Tolong tunggu makluman selepas ini. Kenyir untuk tujuan menjadi jutawan hartanah daripada seorang tokoh ahli perniagaan hartanah yang terkemuka. Kami juga insyaAllah ada trip ke Uzbek, ada trip ke Turki, ada trip ke mana lagi, Hafizah, ada trip ke Balkan, ke Morocco, dekat-dekat Bukit Tinggi pun ada insyaAllah, ke Aceh. Tunggu dan lihat di portal Zahran Travel. Bagi mereka yang berminat untuk dapatkan birka produk berasaskan Habatus Sauda, yang ikut saran Nabi merupakan rawatan kepada semua penyakit, kata baginda SAW. Kami proses jadikan dia seperti kapsul, mudah untuk dimakan, mudah untuk letak dalam handbag. Dapatkan juga daripada Zahran Travel dan Telaga Biru. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.